him. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 ataupun 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, seperti biasa saya just nak remind kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, malam ni semua kisah-kisah yang kita petik daripada blog dan juga ada 1-2 yang daripada email. Dan jom kita dengarkan kisah kita yang pertama untuk malam ni. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, cerita ni langsung tak ada kaitan kepada yang masih hidup ataupun yang dah mati, dan ianya hanya orang kata macam benda yang boleh kita buat sebagai satu teladan lah. Okay. Ini kisah kawan aku yang bernama Muhammad Akram. Jadi keluarga Akram ni terdiri daripada orang-orang yang kaya, orang-orang berada. Tapi korang kena faham-faham lah ada je manusia yang bertopengkan setan ni dengki dekat keluarga si Akram. Akram susah lah nak cakap nama dia, Akram ke Arkam kan salah sebut kan susah pula Kita bagi dia Muhammad lah Jadi ada je manusia yang bertopengkan syaitan yang dengki sangat dengan keluarga Muhammad ni, sehingga kan Muhammad kehilangan semua harta-harta kekayaan diorang ni. Jadi kisahnya bermula daripada sini ketika dia berusia 16 tahun. Dan ayah dia ada kenalkan kepada seseorang lah pada si Muhammad ni. Jadi apa yang aku tahu, Muhammad kata yang ayah dia ni kenalkan bapa saudara dia yang telah menetap dekat bumi Thailand. Jadi sepanjang Muhammad hidup dekat dunia ni, inilah kali pertama yang dia melihat ataupun bertemu dengan bapa saudara dia ni. Jadi Fiz, bapa saudara dia ni ada bagi dia satu buah tangan daripada Thailand. Dan si Muhammad ni memang sangat-sangat happy lah. Dia happy, dia gembira dengan buah tangan dia ni. Dan dia pun buka lah kotak kecil yang berwarna kuning emas tu tanpa orang kata ada syak wasangka apa-apa tau. Dia buka kotak tu. Dan dekat dalam kotak tu pula, kotak tu kecil je Fiz. Dekat dalam kotak tu ada sebuah patung logam menyerupai bayi yang belum cukup umur. Dengan mata yang bertutup rapat, yang berwarna macam kuning-kuning keemasan sikit. Dan patung logam ni pula siap diikat dengan ribbon yang berwarna merah di bahagian tengkuk dia. Agak pelik juga bila kita tengok secara teliti benda ni. Jadi si Muhammad ni pun
peganglah benda ni. Dia pegang, lepas tu dia belik patung ni. Dan secara tiba-tiba bulu roma dia rasa macam meremang, Fiz. Tapi dia abaikan je. Jadi si Muhammad ni pun tanyalah dekat pakcik dia ni, kan, "Uncle, kenapa bagi Muhammad patung ni? Muhammad ni bukan perempuan tau. Tapi kenapa uncle bagi patung ni?" Muhammad, simpanlah dulu patung tu. Bukan senang nak cari tau patung tu. Ni barang-barang antik, barang-barang lama, kan? Mahal uncle beli. Dekat Malaysia mana ada patung-patung emas macam ni? Jadi bila pakcik dia ni menjawab macam tu, dia pun apa lagi, terima je lah dengan orang kata dengan hati yang terbuka ni. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, hampir seminggu yang Muhammad ni simpan anak patung tu, dan dia simpan anak patung tu dekat dalam rumah. Hampir seminggu. Jadi Fiz, macam-macam gangguan yang mula dah mengganggu keluarga dia ni. Bahkan dekat luar rumah juga ada gangguan-gangguan dia. Tapi dia abaikan keluarga dia. Mungkin perasaan je kot. Tapi semakin lama, semakin aneh benda-benda yang terjadi pada keluarga dia tu. Dan diorang ni sedar tentang gangguan ni, tapi tak dapat nak kesan apa punca sebenarnya. Dan antara gangguan dia adalah syarikat ayah dia mengalami kemerosotan, kan? Hampir bankrupt lah, senang cerita. Dan apa yang pelik, ayah dia selalu macam terlepas tender ataupun tak dapat tender. Biasanya kalau katakan ada projek-projek besar, ada tender-tender besar, mesti ayah dia akan dapat berbanding dengan company-company lain. Dan duit dekat dalam syarikat dia tu juga hilang macam tu je, seolah-olah macam ada orang sabotage punya juga. Tapi kesan ataupun bukti yang ditinggalkan langsung tak ada, bersih. Memang tak ada apa-apa. Jadi aku yang baru balik je daripada Indo ni pun pergilah rumah keluarga si Akram ni, ataupun rumah keluarga si Muhammad ni. Rumah agam dia lah, rumah besar dia ni. Jadi Fiz, tujuan aku pergi ke sana, aku nak bertanyakan khabar dekat mak dia, dengan ayah dia. Aku siap bawa buah tangan daripada Indonesia lagi. Jadi bila selangkah aku masuk ke dalam rumah tu, aku rasa macam seram sejuk tau, Fiz. Rasa macam ada benda yang tak betul. Jadi pada ketika tu, ibu Muhammad ni suruhlah aku duduk dekat sofa, temankan Muhammad sementara dia pergi buat air dekat dapur. Dan diorang ni, walaupun ada orang gaji kat rumah, diorang ni tak suka mengharapkan sangat orang gaji. Jadi macam, yelah, dia buat sendiri. Jadi masa aku tengah lepak kat sofa tu, Fiz, aku ternampak tau, mata aku ni ternampak dan tertengok satu kotak kecil berwarna kuning emas terletak elok je dekat atas kabinet. Jadi aku pun tanyalah kat si Muhammad ni, bro, apa benda dekat dalam kotak emas tu? Cantik gila warna dia. Entahlah, uncle aku, dia bagi aku macam anak patung baby pada dalam tu kan. Pelik tu warna dia. Macam kuning-kuning emas macam tu lah, kan? Tapi kalau kau tengok balik kan, dia punya warna emas tu macam warna emas betul tau. Hari tu aku letak dekat dalam bilik aku, tapi tak tahu kenapa, entah macam mana tak benda ni boleh ada kat atas kabinet. Lantaklah. Jadi bila Muhammad jawab macam ni, Fiz, aku dah mula rasa seram. Bro, aku nak tengok jap anak patung tu, boleh tak? Boleh? Aku tunggu jap. Dan si Muhammad ni pun bangun nak pergi ambil lah kotak tu, kan? Jadi bila dia bagikan kotak tu dekat aku pun tengok lah. Tengok kotak ni, bilik kiri kanan atas bawah semua aku bilik. Dan aku buka kotak ni. Masa aku buka kotak ni, seolah-olah macam baru terjawab lah persoalan aku, tapi tak secara penuh lah. Buka aku macam, masih lagi ada beberapa soalan dalam kepala otak aku ni. Dan Muhammad tengok muka aku dah macam pucat semacam dah lepas aku tengok benda tu. Jadi si Muhammad ni pun tanya, Man, kenapa muka kau ni macam pucat tiba-tiba ni, Man? Bro, mana uncle kau dapat benda ni ya? Entah, dia kata dia beli kat Thailand, kan? Patung ni tak ada kat Malaysia, kata dia. Jadi pada ketika tu, Fiz, aku tak tahu nak buat muka aku macam mana dah. Tapi apa yang aku tahu, benda tu
orang kata adalah punca yang menyebabkan aku rasa macam tak best, yang menyebabkan aku rasa macam seram-seram sejuk. Bro, besok jumpa aku kat rumah aku boleh tak? Ada benda sikit aku nak cakap dengan kau ni. Kau nak cakap benda apa ni bro? Cakap kat sini je lah, tak boleh ke? Si Muhammad dah mula tau tanya aku macam-macam. Kau cakap kat sini tak boleh ke? Tak adalah bro, benda ni macam private sikit lah kan? Besok kau datang rumah aku lebih kurang dalam pukul 10 pagi boleh? Tapi masa kau datang tu, kau jangan lupa tau bawa sekali anak patung yang berada dalam kotak ni. Jadi si Muhammad ni pun macam okey, besok aku datang rumah kau. Dipendekkan cerita, keesokan harinya tu, seperti yang dijanjikan, Muhammad dah terpacak dekat depan rumah aku tepat pada masa dia. Pukul 10 pagi dia dah sampai dah. Jadi aku pun jemputlah si Muhammad ni masuk. Jadi Fiz, pada masa tu, aku, ayah, Umi dah duduk dekat sofa. Air pun dah siap dihidang dah. Jadi bila Muhammad masuk, nampak aku, ayah aku dengan mak aku dekat sofa, dia macam, uncle, aunty. Dia macam pelik lah. Jadi aku cakap, bro, duduk jap. Jadi dia pun dah duduk dekat sofa tu, dan aku suruh si Muhammad ni keluarkan patung yang diberikan daripada pakcik dia ni. Bro, kau keluarkan benda yang aku suruh kau bawa semalam tu, kau bagi kat ayah aku. Jadi dia pun keluarkan daripada beg dia, dia pun bagilah dekat ayah aku. Jadi ayah aku pun teliti lah benda ni. Dia teliti elok-elok benda ni kan. Dan Muhammad pun macam agak berkerut juga tau muka dia tengok gelagat ayah aku ni. Dan secara tiba-tiba ayah aku bersuara, Muhammad, keluarga kamu ni dah kena tipu ni. Jadi si Muhammad ni dah makin lost. Dia macam dah makin tak faham. Dia pandang ayah aku, kena tipu uncle. Kena tipu apa ni? Gumantong. Satu perkataan yang keluar daripada mulut aku cakap gumantong. Jadi si Muhammad ni jadi lagi blur, jadi lagi pelik. Gumantong? Apa benda yang kau cakap ni bro, gumantong ni? Macam ni lah bro. Nama Azimat ni, yang benda yang kau pegang ni, benda anak patung bayi yang bapak aku pegang tu, nama dia adalah Gumantong. Dan apa yang aku nak bagi tahu kau ni, Gumantong ni adalah Azimat yang paling bahaya bro. Keluarga kau boleh jatuh bankrupt. Sebab apa? Roh dekat dalam janin ni dikawal oleh tuan dia. Dan siapa tuan ni? Tak lain tak bukan uncle kau. Dan uncle kau hanya mengarah dan juga mengarah dah roh dekat dalam janin ni. Dan benda ni kena laksanakan segala arahan dia. Ini boleh sampai to the point yang sanggup membunuh tau. Ni aku nak tanya kau satu soalan. Boleh aku tahu tak apa kelainan semenjak kau terima patung ni? Dan pada ketika tu si Muhammad ni macam diam je. Macam apa benda lah. Bro, baru aku ingat. Ayah aku semenjak aku bawa balik patung ni, ayah aku nampak stres tau. Dia nampak stres, dia kata dia punya tender projek besar tak dapat, dia punya company nak bankrupt, duit hilang tiba-tiba, macam-macam lah bro. See? Betul tak aku cakap dengan kau? Betul tak aku cakap dengan kau pasal Gumantong ni? Nampak sangat uncle kau tu jealous. Dia suruh roh janin ni rampas semua harta korang. Boleh jadi harta dekat rumah tu pun akan bakal jadi harta uncle kau juga. Jadi pada ketika tu si Muhammad ni terus macam telan air liur je. Macam dia telan air liur. Bro, kau yakin ke benda-benda yang kau cakap ni? Muhammad, aku yakin sangat bro. Nenek pakcik dulu pernah bagi tahu pasal Gumantong ni. Dan satu cara, Muhammad dengan keluarga kena jumpa dengan bapa saudara Muhammad dan minta dia tarik semua pelakuan dia dengan menggunakan bumuh yang diupah. Masa tu ayah aku dah mula mencelah lah, dia cakap macam tu. Tapi Fiz, benda ni semua macam dah agak terlambat tau. Tak sampai seminggu selepas kita orang memberitahu kebenaran dia ni, apa yang dijangka benar-benar terjadi. Muhammad dan juga keluarga dia ni tak sempat nak pergi ke Thailand disebabkan kekurangan bajet.
Dan sekarang si Muhammad dan juga family dia ni hanya tinggal dekat rumah biasa je. Rumah agam dia, rumah besar tu, habis semua bergolok gadai terjual. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Man dengan kisah dia yang berjudul Azimat dari Thailand. Okey, saya ada satu soalan pada anda yang sedang menonton sekarang ni. Kenapa bila kita ada benda-benda yang macam mystical, benda-benda yang melibatkan benda-benda macam ni lah, kenapa Thailand punya ilmu tu kuat sangat? Itu saya tak faham. Sebabkan banyak cerita-cerita yang saya baca kan, bila benda-benda yang melibatkan negara seberang ni iaitu Thailand ni, dia seolah-olah macam antara yang paling power kan, antara yang paling power. Jadi saya macam kenapa sampai to that extent kan? Kenapa paling power? Adakah disebabkan sami-sami yang berada kat sana ataupun macam mana kan? Mungkin kalau you guys ada jawapan dia, mungkin boleh share dengan saya, sebab saya nak faham saya nak fahamkan benda ni sebenarnya. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang kedua. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Hafiz, hari ini aku teringin sangat nak berkongsi satu cerita ringkas tentang saka yang nenek aku bela masa muda dia. Dan untuk pengetahuan semua, dia dah meninggal 8 tahun lepas. Nenek aku ni adalah mak kepada ayah aku lah kan? Dan kita orang tak tinggal serumah. Dia tinggal dengan mak saudara aku, iaitu kakak ayah aku kan? Dan ayah aku ni dia adalah anak yang bongsu lah. Sebab dan juga penyebab nenek aku bela benda ni aku tak berapa nak sure sangat. Tapi mak aku cakap sebab nak suruh laki dia dengar cakap dia. Macam mana dia bagi makan, macam mana dia puja benda tu, apa segala macam ni aku tak tahu. Sebab masa aku sekolah, masa tu aku sekolah rendah, umur berapa aku tak ingat, nenek aku dah buang saka ni. Dia dah taubat. Masa tu pun dia dah sakit dah tak boleh nak jalan dan sebagainya. Tapi si saka ni selalu datang lawat rumah abang aku yang sulung. Jadi Fiz, abang aku pernah cerita tau. Dia pernah cerita yang ada satu pagi ni, lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi macam tu, dia bangun, dia nak pergi kencing. Dan masa dia bangun nak pergi ke toilet tu, dia ternampak nenek aku ni tengah duduk dekat tengah-tengah ruang tamu dengan rambut dia yang putih panjang mengerbang Fiz. Abang aku terus tak jadi kencing kan? Terus masuk bilik, terus sambung tidur. Dan ada sekali tu juga dia duduk berdiri dekat depan cermin dekat dapur rumah abang aku. Kecut perut abang aku Fiz. Dia berdiri je dekat depan cermin tu. Lebih-lebih lagi memang abang aku ni memang penakut. Tapi benda tu seolah-olah macam usik dia macam tu je lah kan? Dan mak aku cakap biasalah tu, dia kata kan? Nak tengok cucu dia, cakap. Jadi aku pernah tanya dekat mak aku, "Mak, bukan nenek dah buang ke saka ni mak?" "Dah," dia cakap kan? Mak aku cakap dah. Tapi tak tahulah macam mana benda tu boleh ada lagi kan? Dan benda ni tak pernah kacau aku sampailah 3 hari sebelum nenek aku meninggal. Masa tu mak ayah aku tak ada. Jadi aku tinggal dengan kakak aku je dekat rumah. Dan masa tu seluruh rumah aku ni tak semena-mena macam ada bau kapur barus tau. Bau kapur barus yang bercampur dengan asap. Kuat gila Fiz bau dia ni. 3 malam berturut-turut Fiz. Jadi aku beritahu mak aku. Jadi bila aku beritahu mak aku pasal benda ni, mak aku cakap apa tau? "Dah lah, buat tak tahu je lah.
Lagi satu, jangan bagi tahu ayah pula. Takut ayah kau kecil hati. Mak aku cakap macam tu. Jadi aku dengan kakak aku ni pun diamkan aje lah. Jadi dalam 3 hari tu, ada satu malam tu, dia datang melawat aku yang tengah tidur. Aku tak tahu nak terangkan macam mana, Fiz. Malam tu aku tidur macam biasa je. Tapi dalam tidur aku tu, aku boleh rasa macam ada orang duk perhatikan aku. Aku dapat rasa yang ada orang perhatikan aku daripada hujung kaki aku. Jadi aku pun automatik tersedar. Dan lepas tu aku ternampak nenek aku tengah duk bermain rambut dia yang panjang mengurai tu. Dia tengah duk main rambut dia ni. Tapi dia main dekat hujung kaki aku. Masa tu aku macam blur-blur tau. Aku macam, apa benda ni? Kan? Dan aku macam just tidur balik. Kan? Aku pergi tidur dengan kakak aku. Jadi macam biasa, besok tu aku cerita dekat mak aku. Jadi mak aku pun selamba je cakap, alah biasalah tu, dia nak jumpa, dia nak tengok cucu dia lah tu. Jadi dalam 3 hari tu nenek aku dah nazak, kan? Tapi Fiz, dalam keadaan dia nazak ni dia punya selera makan tu menggila tau. Selera makan dia ni mengalahkan orang Kebulu. Ayam seekor dia boleh habiskan seorang-seorang. Dan ayah aku pula, dia macam dah tak tahu nak buat apa dah. Jadi bila diorang bincang adik-beradik, diorang pakat untuk cari orang untuk buang saka nenek tu, nenek aku tu. Walaupun nenek aku kata dia dah buang, mungkin benda tu masih ada lagi. Jadi adalah orang yang pandai-pandai datang mengubatkan nenek aku. Katanya nenek aku simpan benda ni dekat dalam cincin dia. Dan mak saudara aku cakap, cincin tu sebenarnya dah lama dah jatuh dekat dalam perigi. Masa nenek aku sihat dulu, dekat belakang rumah tu ada satu perigi lah, perigi lama kan. Benda tu jatuh dekat dalam perigi. Dan lepas tu orang tu pun cubalah usahakan juga untuk ubatkan nenek ni. Dan dengan izin Allah, Hafiz, lepas je daripada berubat tu, nenek aku meninggal dunia. Ingatkan lepas dah buang tu semuanya settle. Rupa-rupanya belum lagi. Tak sampai 2-3 tahun lepas tu, lepas nenek aku meninggal tu, benda tu datang lagi sekali, Hafiz. Dia kacau ayah aku pula. 2 minggu ayah aku sakit. Dia sakit belakang, tak boleh makan, tak boleh tidur. Terganggu hidup dia ni. Bila aku tengok keadaan ayah aku ni, kesian aku tengok ayah aku ni, Fiz. Dan masa tu benda-benda pelik dah mula jadi dekat rumah aku dah. Masa tu aku tak tahu lagi yang saka tu datang kacau. Jadi ada sekali tu, time aku tengah makan dekat dapur, benda tu boleh pula melingkar keliling kaki aku. Terus melompat, aku berlari dekat mak aku. Benda yang melingkar dekat kaki aku ni, dia macam lembaga warna hitam tengah melingkar dekat kaki aku dengan rambut dia yang panjang, Fiz. Jadi bila aku ceritakan dekat ayah aku kata, tak adalah, itu perasaan kau aja tu, dia kata. Aku tak tahu kenapa diorang selalu cakap macam tu. Perasaan lah, itulah, inilah. Jadi adalah seorang daripada kawan ayah aku ni, dia kata dia ni adalah daripada keturunan Bomoh. Akhirnya orang kata macam ada sixth sense lah. Jadi masa dia datang melawat ayah aku, dia kata ayah aku ni ada benda makan, kan? Dia cakap ada benda makan. Dia kata elok bawa ayah aku ni pergi berubat. Jadi nak jadikan cerita, dia pun memperkenalkan kita orang dengan ada seorang pakcik ni yang pandai dekat dalam hal-hal yang macam ni. Abang aku bawa ayah aku pergi jumpa pakcik tu. Dan pakcik tu minta nak datang rumah kita orang lah. Dia minta izin untuk datang rumah kita orang, berubat dekat rumah kita orang. Jadi Fiz, masa hari dia ubatkan ayah aku tu, dia pegang tangan ayah aku. Masa dia pegang tangan ayah aku, lepas tu dia kata yang dia nampak kubur nenek aku. Dan dia kata saka nenek aku tu tengah cari ayah aku. Sebab itu sebab ayah aku je yang tinggal dalam keturunan nenek aku ni. Dan the reason why dia cari ayah aku tu sebabkan apa? Sebabkan dia nak makan. Dan ayah aku lah yang jadi mangsa. Jadi pakcik tu pun mintakan sediakan air panas.
garam dan juga pasir. Lepas tu dia ada baca beberapa potong ayat Quran dan disuruh ayah aku pagar rumah menggunakan pasir dan juga garam tu selama 3 hari 3 malam. Dan air panas tu pula pakcik tu dia pergi siram dekat kubur nenek aku. Dan Alhamdulillah Hafiz, lepas berubat tu ayah aku pun sihat. Dan aku sempatlah bertanya dekat pakcik tu, "Pakcik, betul ke saka tu dah buang, cik?" Nak kata dah buang tu tak tahulah. Tapi kamu kena ingat, syaitan ni dia dah berjanji. Dia dah berjanji dia akan sesatkan umat manusia ni sampai hari kiamat. Jadi kalau nak tanya pakcik sama ada benda ni dah buang ke tidak, wallahualam, pakcik usaha. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Jadi itulah Hafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan, kisah yang berjudul Saka Nenek. Kau Saka Nenek lain macam kita ada kan, kita ada lagu di segmen Saka Keturunan kan. Mungkin lagu tu kena lah dengan cerita berkenaan dengan Saka Nenek ni. Tapi sampai macam tu sekali Saka ni punya penangan punyalah susah nak buang walaupun kita rasa dah buang, tapi benda tu ada lagi kan. Dan the reason why nenek dia simpan saka ni pun sebabkan dia kata dia nak suruh laki dia ikut dengar cakap dia je kan. Queen control ke? Saya pun tak sure. Tapi lain macam cerita dia ni. Terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik pada malam ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang ketiga. Ayah aku ni seorang pengamal perubatan Islam tau. Orang selalu datang rumah untuk berubat. Dan rumah kita orang ni selalunya memang ada orang yang akan duduk. Tak tahulah kan? Mungkin takdir kot. Tapi takdir ni memang tak best lah. Sebab aku ni anak Abi yang paling terkenal dengan penakut. Aku panggil ayah aku Abi. Dan aku dah anak dia yang paling penakut lah. Dan kisah ni Fiz terjadi pada aku pada waktu dah jenam. Satu hari tu makcik aku call ayah aku minta tolong datang rumah nenek aku. Katanya anak perempuan bongsu dia ni, Dina, iaitu berusia 2 tahun, selalu main dekat bawah meja kan? Seakan-akan tengah bermain dengan orang lain. Dan setiap kali makcik aku datang dekat anak dia ni akan marah-marah, meronta-ronta dan halau makcik aku walaupun umur dia 2 tahun. Jadi atas persetujuan, ayah aku pun pergilah kat rumah nenek aku ni. Dan masa tu aku duk sebut sembang dengan sepupu-sepupu aku lah. Tengah duk sibuk bersembang dengan diorang. Jadi masa kita orang tengah riuh berbual ni, aku nampak yang ayah aku tengah pandang si Dina ni. Dia pandang je Dina, dia senyum tapi dia diam je. Dalam 5 minit macam tu ayah aku tengah duk tenung si Dina ni, ayah aku pun mula bersuara. Nama dia ni Dayang Zulaika. Dia ikut anak kau si Zaki. Anak kau si Zaki ni balik. Rumah dia dekat pokok besar yang selalu si Zaki tu lepak. Dia berkenan nak berjaga si Dina ni. Boleh ke? Jadi si Zaki ni siapa? Zaki ni abang kepada Dina. Jadi bapak aku ni tanyalah pada mak si Dina tu, boleh ke? Sebabkan benda tu dah berkenan nak jaga si Dina ni. Jadi mak Dina ni terus menangis merayu tak nak kasih anak dia rapat dengan benda tu dan minta untuk pisahkan anak dia si Dina ni dengan si Dayang Zulaika ni. Nama benda tu adalah Dayang Zulaika. Jadi masa ni ayah aku diam je. Aku perhati je gerak-geri ayah aku ni. Walaupun aku ni yang paling penakut, tapi aku selalu diberi kesempatan untuk bersama-sama merasai benda-benda ni. Jadi Fish, lebih kurang dalam pukul 10.30 malam macam tu kita orang pun baliklah ke rumah. Dan ayah aku tanya makcik aku dia nak bawa balik tak si Dayang ni sekali.
Makcik aku tu dah lah penakut. Memang menggelabah lah dia. Dia paksa ayah aku letak si dayang ni dekat mana-mana. Yang penting jangan letak dekat-dekat dengan dia. Kan? Jadi Fiz, masa ni aku tak tahu yang ayah aku dah campak mana si dayang ni. Lantak lah. Jadi sampai je dekat rumah flat aku tu, dekat ground floor tu, aku dengar ayah aku ni macam terkumat kamit duk membacakan sesuatu tau. Dan ayah aku pun dah pesan suruh kita orang ni naik dulu sebabkan dia nak ronda blok. Kan? Ayah aku ni dia adalah ketua dekat flat tu lah. Jadi dia nak ronda blok katanya. Jadi malam tu tak ada benda yang berubah. Tenang aja, tak ada masalah apa-apa. Jadi kita orang pun tengok TV sekeluarga. Dan bila dah lewat lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi macam tu, tinggal aku seorang je yang tak tidur lagi. Rumah aku ni Fiz, senang cerita macam ni lah. Walaupun kita orang tinggal dekat flat, tapi selepas pada pukul 12, pukul 1 pagi, kawasan ni memang senyap sunyi tau. Jadi rumah aku pada waktu tu memang dah sunyi gila lah. Jadi aku pun mata aku dah start mengantuk. Jadi aku ke tandas dulu untuk pergi buang air. Masa aku tengah buang air tu Fiz, aku betul-betul terdengar macam ada orang menangis dekat sebelah telinga kiri aku tau. Suara menangis tu betul-betul dekat sebelah telinga aku. Aku rasa macam ada orang duduk kat sebelah aku masa tu. Masa aku dengar tu Fiz, aku terus melompat keluar daripada tandas dan dengan tak basuhnya apa, aku terus tidur. Kan? Takutnya pasal. Jadi esoknya tu, akak aku mengadu dekat ayah aku yang dia mimpi. Yang dia mimpi ada perempuan merayu suruh dia pulangkan ke tempat asal dia. Dan fizikal perempuan tu tak berapa putih, tak berapa cantik. Rambut kerinting, pakai baju kurung dan berselendang dekat kepala. Ayah aku diam je. Dia tak komen apa-apa. Jadi Fiz, hari tu hari Sabtu. Jadi kita orang ni semua tak sekolah lah. Jadi memang kita orang menipik je lah kat rumah. Dan tiba-tiba abang aku pula keluar daripada bilik dia. Dan dia bagi tahu yang malam tadi ada perempuan menangis-menangis dekat dalam bilik dia, mendayu-dayu katanya. Tapi sebabkan abang aku ni berani, dia peduli apa? Perempuan menangis ke apa ke, asal dia dapat tidur, pontianak bertinggik dekat depan mata pun dia boleh sambung tidur. Dia tu jenis yang macam tak peduli. Jadi Fiz, pada malam yang kedua, aku masih lagi macam dalam trauma tau. Jadi aku tak tengok TV pada malam tu. Tak ada tengok TV sampai lewat malam lah. Aku tak ada. Memang dalam sejarah aku, selama aku hidup tu, itulah malam yang aku tidur paling awal. Dan malam tu jugalah aku kena tindih. Dan seluruh adik-beradik aku ni semua tak boleh tidur disebabkan diganggu. Memang semua ketuk pintu ayah aku dan kita orang nak mengadu. Tapi ayah aku tak nak layan, dia buat tak tahu je. Jadi pada esok paginya tu, pada hari Ahad tu, masa kita orang tengah sarapan, makcik aku call. Makcik aku call dan dia nak bercakap. Dan masa ni aku dengar diorang ni berbual. Rupa-rupanya ayah aku tumpangkan si dayang tu tidur dekat rumah kita orang. Jadi bila kita orang dengar ayah aku cakap macam ni, memang kita orang marah-marah lah dengan ayah kita orang kan, sebabkan tumpangkan benda tu. No wonder lah benda-benda yang kita orang cerita dekat ayah kita orang tu semua dia buat tak faham je. Jadi malam tu, masa on the way nak pergi ke rumah makcik aku sebab nak pulangkan si dayang ni dekat tempat asal dia, kita orang pun berseluruh lah dekat dalam kereta. Abi, mana si dayang tu Bi? Kan? Aku acah-acah berani Pis tanya. Dan masa tu ayah aku jawab dengan tenang je. Ni ada ni dekat sebelah seat ni . Masa tu mak aku duduk kat depan. Dia kata ada dekat sebelah ni . Tu dia duduk dekat sebelah mak tu . Terus mak aku suruh ayah aku berhentikan kereta dan mak aku pindah duduk kat belakang. Jadi tak pasal-pasal kita orang ni berimpit 3-4 orang duduk dekat bahagian belakang. Ayah aku jadi driver masa tu.
Jadi bila dah sampai dekat rumah, ayah pun ada pesan lah. Dia kata, orang ni semua sebelum masuk rumah baca ayat kursi. Lepas dah baca ayat kursi, ludah sebelah kiri dan niatkan dalam hati, kalau ada yang ikut, sampai sini je tempat kau. Jangan lupa baca ayat kursi. Lepas dah habis baca ayat kursi, ludah ke sebelah kiri dan cakap dengan benda tu, kalau ada yang mengikut, sampai sini je tempat kau. Jadi itulah Hafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang berjudul Pengalaman Anak Perawat. Boleh tahan juga bapak dia. Memang kental gila bapak dia kan. Jenis yang buat tak tahu aja kan. Guys, nak tanya sikit, cantik baju yang saya pakai malam ni kan? The Serial Killer. Tapi diorang ramai-ramai tengah makan konflik Ada Jason, ada Freddy Krueger dengan Mamat ni. Saya tak tahu siapa. Yang warna biru ni saya tak tahu siapa. Okey lah, dia punya ni pun not bad. Nampak kat belakang? Besar kan? Serial Killer. Saya beli kat mana tau? Saya beli kat TikTok. Harga dia lebih kurang berapa RM40 kot. RM40. TikTok sekarang dah ada orang kata apa, free shipping kan. Jadi saya pun belilah kan. Tengok dia tengah buat live tengah-tengah sebelum tidur masa tu kan. Sebelum tidur tengah layan. Macam cantik baju ni. Aku pun belilah kan. Sudah. Tak pasal-pasal kan. Kopak RM40 malam tu. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah tak ada nama malam ni. Okey, jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, kisah ni berlaku semasa aku belajar di Unicell Batang Berjuntai Selangor, intake 2007. Jadi semasa intake aku ni, kolej ni baru je siap. Jadi infrastruktur semua nampak macam moden lah. Dan tak ada apa-apa benda yang menakutkan pun. Dan macam biasa, pelajar baru ni akan diberikan keistimewaan untuk tinggal dekat dalam kolej. Dan hostel kita orang ni macam apartmen 4 tingkat, dengan 3 bilik tidur, 2 bilik air. Jadi mujur lah masa tu kita orang dapat kat tingkat 1. Aku tak ingat blok apa, tapi kita orang tinggal dekat tingkat 1. Tak adalah penat sangat nak kena naik turun tangga. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran yang lebih jelas, satu rumah ada 6 orang dan setiap orang ada dan setiap bilik ada 2 orang. Jadi aku dapat bilik dengan budak yang bernama Ana, iaitu sepupu aku sendiri. Jadi kejadian semasa semester pertama ni, masa tu bulan puasa kan? Bulan puasa. Bilik aku dan Ana sebelah dia dapur. Dan bilik lagi 2 tu bertentangan dengan bilik aku. Kiranya kalau buka pintu bilik aku tu, memang akan terus nampak 2 bilik depan kita orang lah. Jadi Fiz, aku dengan Ana kalau tidur, memang kita orang akan tutup pintu sebabkan kita orang tak nak nyamuk masuk. Yang housemate aku bilik depan tu, iaitu Ira dan juga Nurul, tak pernah tutup pintu disebabkan penakut. Diorang takut, diorang tak pernah tutup pintu. Jadi sebelum nak tidur, Ira ni akan pasang TV yang ada siaran mengaji sampailah waktu sahur. Dan Ira akan biarkan TV tu dekat ruang tamu terpasang sampailah kita orang nanti bangun untuk makan sahur. Jadi aku ni pula duduk dekat dalam bilik dengan pintu yang tertutup rapat ni. Aku pun dengarlah sayup-sayup orang mengaji sampailah aku terlelap. Jadi esoknya tu, Ira tanya aku dan juga Ana, korang semalam ada bangun ke mengaji ikut kat dalam TV tu, ada ke? Jadi masa tu aku dengan Ana, sepupu aku ni, kita orang jawab masa tu, mana ada kan? Dia kata, menurut pada kata si Ira ni, dia kata dia dengar macam ada 2-3 orang mengaji sama-sama ikut suara TV. Jadi aku pun macam tak adalah pelik sangat. Mungkin sebabkan memang rancangan tu mengaji ramai-ramai.
Jadi si Ira ni pula bermati-matian kata yang mengaji tu, yang orang mengaji dalam TV tu memang seorang-seorang kan? Lagipun bulan puasa kan? Jadi malas nak fikir benda-benda karut-karut macam ni kan. Tapi si Ira ni duk mati-mati cakap, tak, yang mengaji semalam tu seorang-seorang je mengaji kat TV tu, bukan mengaji ramai-ramai. Jadi Fiz, sejak tu macam-macam kejadian pelik berlaku pada kita orang, dan bila kita orang semua dah masuk tidur ataupun nak study. Jadi kejadian yang kerap berlaku ialah bila kita orang terdengar bunyi kerusi dan juga meja kena alih lebih kurang dalam pukul 1 sehingga pukul 4 pagi. Kan dengar bunyi perabot kena tarik itu ini kan, macam-macam benda dengar. Aku ingatkan mungkin budak-budak hostel yang tidur dekat atas ni tak tidur lagi. Yelah, diorang mungkin buat study ke apa, diorang duk alih-alih kursi meja ke apa kan. Sedangkan naluri aku kata yang bunyi tu dekat ruang tamu rumah kita orang sendiri. Lepas tu dengar bunyi orang buka pintu tutup, buka pintu tutup pintu kan, kita orang dengar benda ni. Aku fikir-fikir mungkin housemate aku baru balik kot. Tapi duk fikir juga macam takkan baru balik kot 3-4 pagi, pergi mana pula pagi-pagi buta. Aku cuba tau Fiz untuk sedapkan hati aku sendiri ni. Jadi memandangkan bilik aku sebelahnya tu adalah dapur. Jadi aku selalu dengar bunyi macam ada orang memasak, buat air, sudu belaga dengan cawan, apa tu basuh pinggan mangkuk. Nak kata member-member rumah, sah-sah lah bukan, sebab diorang ni semua takkan buat segala benda tu dalam gelap. Ada pernah sekali tu aku tak tidur lagi tau, lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu lah. Aku tengok dekat celahan bawah pintu aku tu, yalah pintu aku dah tertutup rapat. Tengok dekat bawah celahan pintu, memang bahagian luar tu memang gelap. Maknanya tak ada siapa-siapa yang on lampu kot dekat bahagian luar. Tapi aku boleh dengar ada orang macam basuh pinggan, basuh cawan. Macam apa benda ni? Dan aku pun malas nak kecoh-kecoh, nak tanya-tanya, sebabkan aku tak nak menakutkan orang lain. Jadi dekat dalam kepala otak aku ni, sebab apa tau, aku selalu duk fikir, alah bulan puasa mana ada hantu-hantu ni kan? Jadi apa yang aku dengar tu mungkin orang kata perasaan aku, tak pun budak rumah atas ke. Aku sentiasa cuba untuk sedapkan hati aku sendiri. Jadi Fiz, sebelum kita orang cuti raya, sebelum kita orang cuti raya sekaligus menamatkan semester pertama kita orang ni, kita orang satu rumah 6 orang duduklah sembang-sembang. Sebabkan dah tak ada kelas kan. Jadi banyak orang kata masa dia habiskan untuk borak-borak. Borak punya borak sampailah satu cerita ni. Sampailah satu cerita ni yang Ira bagi tahu yang dia macam pernah nampak ada satu bayangan orang macam lembaga warna gelap dekat depan pintu bilik aku. Dia cakap macam tu. Jadi bila Ira cakap macam tu, kita orang macam terbeliak biji mata kita orang. Jadi si Ira pun sambung lagi cerita dia. Dia kata masa dia nampak tu tengah-tengah malam sebelum dia tidur. Jadi macam aku cakapkan tadi, dia orang ni kan memang jenis yang tidur tak tutup pintu kan. Bayangan tu tembus masuk kat dalam bilik aku melalui pintu tu dan nampak sama-sama macam nak pergi ke dapur. Serius Fiz, masa tu semua kata Ira ni macam berperasaan macam tu je. Semua orang cakap benda-benda yang sama kan. Dia kata Ira, itu semua perasaan kau je tu kan, mana ada hantu-hantu bulan-bulan puasa ni. Aku seorang je yang tak cakap apa-apa. Dalam hati aku kata masa tu, mungkin benda ni ada kena-mengena dengan apa benda yang aku dengar selama ni. Jadi kita orang pun tutup cerita pada ketika tu, malas sangat nak fikir benda-benda negatif. Dan nak jadikan cerita, baliklah kita orang semua ke kampung masing-masing untuk beraya dan cuti semester selama 3 minggu. Masuk semester kedua. Semua kawan rumah aku dah balik awal-awal pagi, termasuklah sepupu aku si Ana ni. Aku seorang je yang sampai lambat. Korang nak tahu apa jadi? Dekat pintu bilik aku tu macam ada pasir yang ditaburkan menutupi pintu, Fiz. Ni si Ana yang cerita lah, sebab masa dia sampai awal-awal tu dia nampak bersepah gila pasir dekat depan tu. Jadi dia pun yalah dah sapu-sapu bersih pasir ni semua. Dan lepas pada tu, lantai bilik aku dan juga Ana banyak gila rambut gugur. Rambut-rambut yang panjang-panjang lurus-lurus.
Dan seingat aku, sebelum balik, aku dengan Ana ni, kita orang dah sapu habis bersih dah bilik tu. Dan tak mungkin rambut kita orang. Lagi satu, yang pelik dekat dalam bilik air aku dengan Ana ni. Yang 4 orang lagi bilik air sebelah. Dalam bilik air aku dengan Ana ni, macam ada minyak. Macam ada minyak yang dah orang guna, ataupun minyak goreng-goreng ni dibuang di lubang laluan air. Ada orang kata kesan-kesan minyak. Jadi si Ana ni pun bersihkan lah. Dia bersihkan. Itu nasib baik si Ana yang sampai dulu tau. Kalau katakan aku yang sampai dulu, aku tak tahu macam mana reaksi aku untuk hadap benda-benda macam ni. Jadi malam tu, Ana pergi minta tolong saudara kita orang dekat kampung untuk tengokkan apa benda yang berlaku. Tapi jawapan yang dibagi memang betul-betul tak memuaskan hati aku lah. Mungkin orang yang tengokkan tu tak nak kita orang ni takut agaknya, kan? Jadi aku pun apa lagi, aku terus call nenek aku. Aku bagi tahu apa benda yang jadi dekat nenek aku. Dan masa tu aku tanya dekat nenek aku, minta tolong Cik Zainal, jiran kita orang, untuk tengok-tengokkan. Jadi Fiz, Cik Zainal ni, dia ni memang pandai tau berubat macam-macam jenis penyakit, macam-macam benda yang dia boleh tengok, kan? Jadi mak aku masa tu hanya bagi nama penuh aku, berbintikan nama mak aku untuk dia tengokkan apa benda yang berlaku. Jadi memandangkan Cik Zainal telah bercerita sedetail-detailnya, mak aku pun ceritalah semua benda tanpa selindung satu pun pada aku. Sebab mak aku tahu aku ni seorang yang kuat semangat, walaupun penakut tapi semangat aku okey, kan? Rupa-rupanya Fiz, bilik tidur aku tu adalah tempat tinggal orang bunian. Ya, orang bunian. Dan rumah mereka tersergam indah. Dekat bawah meja study aku bersambung dengan katil bujang aku. Jadi dari apa yang dia ceritakan, dalam rumah tu ada pasangan suami isteri dan juga 2 orang anak. Diorang ni Islam dan isterinya adalah seorang yang berpurdah. Akhirnya keluarga yang kata macam kuat agama lah lebih kurang. Dan dekat bawah meja tu jugalah tempat anak-anak diorang ni bermain. Nasib baik aku tak terpijak anak dia ke apa, kalau tidak aku tak tahu apa nasib aku. Jadi dekat ruang tamu hostel kita orang pula adalah kedai makan kepunyaan orang bunian ni. Jadi misteri selama ni tentang bunyi-bunyi orang memasak lah, buat air lah, basuh pinggan, semua dah terjawab lah. Mereka ni lah yang rupa-rupanya membuatkan bunyi-bunyi ni. Logik jugalah sebabkan kedai makan kan masak itu masak ini, ambil order, bancuh air segala macam kan. Dan minyak yang anda nampak dekat dalam bilik air tu pula adalah minyak bekas mereka memasak. Tak sempat nak bersihkan kot sebab diorang mungkin tak sangka yang kita orang nak balik awal hostel pada ketika tu kan. Dan mungkin bunyi kerusi yang ditarik, ditolak dan juga pintu ditutup dibuka ni adalah bunyi pelanggan kedai makan diorang. Wallahualam, kan? Dan bunyi orang mengaji ikut TV tu memang diorang juga. Jadi hati aku ni pula sedikit berani bila mak cakap yang mereka ni Islam macam kita. Diorang semayang, diorang mengaji, bahkan diorang pun lebih beribadat daripada kita. Wallahualam, aku tak tahu betul ke tak. Ceritanya dulu Fiz, dulu tempat diorang tu dekat hutan tau, sebelum dibangunkan menjadi hostel. Oleh sebab dah tak ada tempat lain yang diorang boleh menumpang, jadi diorang tumpanglah dekat rumah-rumah hostel kita orang, termasuklah hostel yang aku duduk ni. Jadi aku habiskan semester kedua aku macam biasa. Setakat bunyi-bunyi tu memang aku dengar lah, kan? Tapi aku malas nak ambil pot sangat lah, kan? Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah berkenaan dengan alam bunian. Alam bunian Okey.
Bila kita cerita pasal Bunian ni orangnya lebih kecil daripada kita ke macam mana? Sebabkan je lah, pada ikutkan pada cerita dia kata ya, perumahan ataupun rumah tempat dia tinggal tu adalah bawah meja sampai ke hujung katil. So itu tempat rumah dia. Jadi saya tengah terfikir, adakah orang Bunian ni lebih kecil daripada kita daripada segi saiz ataupun macam mana? Saya tak berapa faham sangat. Mungkin yang mana yang ada pengetahuan lebih berkenaan dengan Bunian ni, mungkin anda boleh kongsikan. Apa yang saya tahu ataupun apa yang saya bayangkan selama ni adalah orang Bunian ni sama je macam kita pun. Cuma dia dalam dunia dia, kita dalam dunia kita, kan? Dan orang kata, yang cerita-cerita yang saya dengar selama ni pun, dia kata kalau katakanlah kita termasuk dekat alam Bunian ni, memang kita tak nak balik. Sebabkan benda-benda kat sana semua cantik-cantik belaka. Dan yang saya dengar juga, dia kata dalam dunia Bunian ni, dia punya waktu tu lagi lambat daripada kita. Sebagai contoh, saya termasuk contoh, saya tak minta, tapi ini contoh. Saya termasuk dekat dalam dunia Bunian pada usia 20 tahun. Okay? The moment saya dapat keluarkan diri saya daripada dunia ataupun alam Bunian ni, berkemungkinan saya rasa usia saya baru 25 tahun. Sedangkan orang-orang yang di sekeliling saya semasa saya masuk dalam dunia Bunian ni, orang-orang yang saya tinggalkan, contohlah anak-anak ke, wife saya ke, diorang dah berusia lebih tua. Mungkin diorang dah berusia 40-50 tahun. Tapi saya ni nampak masih muda, dalam 20-23 tahun macam tu. Wallahualam, betul ke tak, saya pun tak tahu, kan? Tapi itu yang saya dengar lah. Okay? Jadi kepada anda yang mungkin ada pendapat berkenaan dengan alam Bunian, tinggalkan komen, kita baca sebentar nanti, insyaAllah. Okay, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Amy. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Amy. Dan aku ni adalah bekas pelajar sebuah universiti. Tapi nama universiti tu aku terpaksa rahsiakan sebab universiti tu masih lagi beroperasi, yang terletaknya di daerah Selangor. Jadi cerita yang aku nak sampaikan ni adalah pengalaman aku semasa aku menetap dekat hostel di universiti tersebut. Jadi sebelum tu, aku nak explain sedikit. Yang hostel aku ni dulu ni macam mana. Hostel aku ni, dia macam rumah apartmen tapi 4 tingkat. Jadi aku duduk dekat tingkat berapa, kejap lagi aku cerita. Satu rumah boleh masuk dalam 6-7 orang macam tu, dan satu bilik 2 orang juga, kan? Dan hostel aku ni macam rumah biasa je, kan? Tak ada benda yang best, tak ada benda yang luar biasa lah. Biasa je, selesa, cukup dengan kelengkapan. Wi-Fi pun ada. Now, aku baru je 2 minggu masuk universiti tu. Jadi aku duduk dekat tingkat dan juga pintu 3. Dekat tingkat 3, pintu 3. Jadi oleh kerana Sabtu Ahad aku selalu balik, jadi aku tak biasa sangat dengan hostel tu. Jadi pada satu hari tu, kalau tak silap aku hari Jumaat, aku balik rumah aku dekat Semenyih, dan pada hari Ahad aku balik semula ke hostel aku. Dan masa aku sampai hostel tu kira-kira nak dekat maghrib jugalah. Dan masa aku masukkan kaki aku ataupun aku jejakkan kaki aku dekat dalam rumah tu, aku rasa macam ada benda tak kena, Hafiz. Housemate aku pula tak ada time. Ada time tu, housemate aku ada time tu. Cumanya aku tak rapat sangat lah masa tu, baru lagi kan, baru 2 minggu, Hafiz. Dan disebabkan tu jugalah dia orang pun kerap balik, kan? Dia orang tak duduk hostel. Jadi masa dia orang nak balik tu, aku dah terasa lain macam dah. Tiba-tiba aku terdengar bunyi yang sangat-sangat kuat, Fiz. Macam bunyi orang mesin rumput pun dia juga. Tapi tak ada pun orang potong rumput. Bunyi angin kuat menderu pun ada, tapi tak ada pun angin. Oh ya, aku lupa nak cerita. Belakang hostel aku tu adalah hutan. Jadi macam-macam lah boleh nampak kat situ. Jadi aku pun terus berlari dekat housemate aku. Even though tak rapat dengan housemate aku ni, aku pun tanyalah dekat dia, Akak dengar tak bunyi apa tu, Kak?
Lepas tu kakak tu pandang muka aku. Alah, tak ada apalah tu. Dia cakap macam tu. Jadi aku pun buat-buat okey je lah. Tapi time ni lah dah start seram, Fiz. Menjelang maghrib, ketika aku sorang-sorang dekat hostel tu, sebabkan semua housemate aku tak ada, aku dah rasa seram. Kan? Dan untuk hilangkan seram tu, bila tiba je azan maghrib dilaungkan, aku pun terus ambil wuduk. Dan bilik air aku tu sebelah bilik housemate aku yang balik tu lah. Dan bilik dia pula berhadapan dengan dapur. Jadi masa aku ambil wuduk tu, aku tak tutup pintu bilik air tau. Aku ambil wuduk. Dan masa aku tengah ambil wuduk ni, Fiz, tengah basuh muka, tengah basuh tangan kan. Masa aku tengah nak basuh rambut, nak letakkan rambut, nak basuh telinga ni, aku terasa macam seram sejuk, Hafiz, dekat belakang aku. Dan masa tu aku tak tahu kenapa, aku macam terpandang ke belakang. Masa aku pandang ke belakang, Fiz, dengan sepintas aku nampak seorang perempuan rambut panjang, muka pucat, baju putih. Lalu daripada pintu bilik housemate aku pergi ke dapur. Aku nampak perempuan ni. Dengan sekilas pandang aku nampak, dan aku perasan yang dia berjalan, kaki dia tak jejak tanah, Fiz. Dia ibarat jalan mengikut deruan angin lah, lebih kurang macam tu. Padahal pintu housemate aku ni tak ada orang dan juga berkunci. Aku macam, apa benda ni? Masa tu aku cepat-cepat ambil wuduk, aku selesaikan apa yang patut, aku terus masuk bilik aku terus kunci pintu bilik aku. Now, masa aku tengah mendirikan solat aku ni, aku terasa macam nak nangis punya juga, Fiz. Nak menjerit punya juga. Aku bukan takut, tapi aku rasa macam tu bukan aku. Faham tak? Aku rasa macam tu bukan aku. Aku tahankan je semua perasaan sampai aku rasa nak mengantuk. Kan? Jadi setelah rakaat terakhir, aku rasa badan aku makin lama makin berat, makin lama makin berat. Terutama sekali semasa tengah tahiyat akhir ni. Tersangat-sangatlah berat sampaikan aku menangis. Aku menangis dalam solat, Fiz. Lepas aku dah settle solat tu, aku siap menjerit lagi, tapi tak ada orang kat rumah. Jadi aku ambil keputusan, aku baca ayat kursi. Tapi lidah aku ni makin lama makin macam berat pula, kan? Makin aku desak untuk baca, makin aku rasa nak nangis sekuat-kuat hati. Dan aku cuba baca dalam hati, tapi tak habis satu ayat aku baca, aku macam menangis. Aku menangis. Aku rasa badan aku panas, badan aku sakit. Dan pada ketika tu, badan aku macam sedang membungkuk tu, Hafiz. Aku cuba tahan ni. Dan lepas pada tu aku tak ingat apa benda yang berlaku. Sampailah tiba-tiba aku tersedar, aku berada dekat atas katil dalam keadaan bertelekung. Dan ketika tu pula aku lihat ada housemate aku yang baru masuk. Dia tanya kat aku, awak okey ke tak? Dia cakap. Aku tak jawab soalan dia. Aku tanya dia, apa jadi, Kak? Kamu kena rasuk. Aku diamkan diri, dan housemate aku terus minta diri keluar daripada bilik aku. Itu antara pengalaman yang agak pelik bagi aku sebenarnya, Fiz. Agak pelik disebabkan dia tak ada petanda tau. Tahu-tahu kena. Dan itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia, guys, kisah yang dikongsikan oleh Amy dengan kisah dia yang berjudul Hostel Berhantu. Nak tekan butang pun aku dah salah tekan butang dah, kan? Dah lama kita tak dengar button tu, kan? Kita main kejap. Anda sedang mendengar The Segment Podcast. Lama kan kita tak dengar. Selalunya dulu time live show kita selalu main benda tu, kan.
Tapi hari ni saya nak tekan button lain button yang aku tekan. Bodoh punya Hafiz. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Dan antara yang telah menyumbang pada malam ni, jom kita baca dulu. Antara yang telah menyumbang pada malam ni, kita ada sumbangan daripada Bella Vista Aslokma, daripada CEO Koroy Magdalene. Your mom don't give a toot. Itu lain macam dia punya nama. Miss Azura Bijan, Aju Cim daripada Zephyrs, daripada Ira, Liana Azam, Hani Madu, Mr. Ed, Abam Yunus, Jarin Channel, Kiss Ras, Cik Syaza daripada Gimo Zabi, dan daripada Umi Kuasa 3. Kau lain macam Nash Rara daripada Norlian Oncet, Uncle Bujang, Cik Puan, Shazni, Suraya, Nana Ciana daripada Kai, Palvenderjit daripada Oncet, lagi siapa lagi? Daripada Tus Hairi, Encik Zaz, Mak Yi, Ifazila, Drakefors, Zaf, Bayu, dan daripada Elsa, Mat Shah, Kak Cha, Shopee, Is Janggut, siapa lagi ni? Muhammad Sani. Terima kasih terima kasih terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang telah anda berikan pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang pendek, kisah yang terakhir pada malam ni daripada Anon. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz, aku ada satu cerita pendek yang aku nak kongsikan dengan kau dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Kawanku ni seorang ni, dia ni kerja sebagai penarik kereta tau. Jadi pada satu malam ni, bos dia ni suruh tarik kereta dekat Jalan Karak, dekat area Pahang. Jadi dia pun pergilah dekat tempat yang nak tarik kereta tu, berdua dengan kawan dia. Jadi bila dia sampai dekat tempat tu, penuh orang berkerumun kat situ. Jadi kawan aku ni pun tanyalah orang-orang kat situ kan, kenapa ramai sangat orang kat sini. Kata, bang, orang ramai kat sini sebab baru jadi aksiden bang. Perempuan tu pregnant lagi bang, jatuh gaung bang. Dia cakap itu. Jadi yang member aku ni, dia ni tak nak beritahu sangat, sebabkan dah malam, penat pula tu. Jadi dia dengan kawan dia balik, bawa kereta tu balik sekali. Jadi dah 2-3 hari tu dia ni pergi tarik kereta seorang-seorang. Malam tu pula tiba-tiba masa dia tengah nak tarik tu, tiba-tiba dia macam bau busuk dekat dalam lori tarik kereta ni. Dan dia bawa macam tow truck kan, dia bawa tow truck tu, dia terasa macam busuk. Jadi dia pun tak kisah sangat lah, macam okay, bau busuk, so what. Jadi dia pun buka tingkap. Dia bawa kereta dia. Dan masa tu dia ambil sebatang rokok, dia nak nyalakan rokok dia. Cik cik. Rokok. Jadi macam biasa bila kita isap rokok, bawa kereta ataupun bawa lori kan, tangan sebelah mesti dekat luar tingkap, sebelah lagi pegang steering. Jadi masa dia tengah bawa kereta dengan tangan kanan dia di luar tingkap ni, dia pandang ke bahagian kanan. Dia nampak macam ada reflection seseorang yang tengah duduk dekat belakang dia. Dan dia nampak macam perempuan. Macam perempuan rambut panjang tengah duduk sambil menangis dengan baju dia yang penuh dengan darah-darah masa tu. Time tu dia dah menggeletar, tapi dia tak tahu nak buat apa dah. Dia bacalah segala benda yang dia tahu. Perempuan tu masih tak nak berhenti menangis. Perempuan tu menangis, Fiz. Jadi lepas daripada hari itu, kawan aku ni dah tak berani nak drive seorang-seorang lagi-lagi pada waktu malam. Jangan katakan berdua dengan kawan dia. Kawan dia pun sama juga penakut macam dia.
kan? Jadi sejak daripada hari tu Fiz, dia ajak kawan dia teman kalau kan kena tarik kereta pada waktu malam. Nak dijadikan cerita, malam tu pula dia kena tarik kereta seorang-seorang sebabkan kawan dia cuti sakit, tapi terpaksa juga kerja malam tu. Dan malam tu pun dia kena lagi sekali Fiz. Dan kali ni dia kena teruk sikit. Perempuan yang sama muncul lagi sekali. Dan kali ni duduk di sebelah passenger seat Fiz. Jadi kawan aku ni pun tanyalah benda ni. Dalam keadaan takut-takut ni, dia tanya, ni aku nak tanya kau ni, kenapa kau duduk sini? Kenapa kau nangis? Dan perempuan tu tetap menangis. Dan sebelum perempuan tu hilangkan diri, perempuan tu sempat mengilai Fiz. Dan terus perempuan tu hilangkan diri. Jadi esoknya tu dia pergi cari ustaz, dan ustaz tengokkan lori dia tu. Dan ustaz tu kata memang benda tu tumpang lori tarik dia ni. Dan dia kata benda perempuan tu nak bagi tahu dekat kawan aku ni yang sebenarnya dia adalah perempuan yang sama yang jatuh dekat gaung masa dekat Karak tu. Jadi ustaz tu ada bagi beberapa potong ayat untuk member aku ni hafal dan juga amalkan. Dan alhamdulillah tak ada lagi gangguan selepas tu. Tapi ustaz tu pun ada bagi juga beberapa helai daun. Daun apa aku tak sure, mungkin daun bidara kot, untuk diletakkan dekat dalam lori. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang terakhir. Tak ada nama. Kisah yang terakhir yang berjudul Perempuan Mati Berdarah. Seram juga cerita dia ni. Walaupun cerita dia simple kan. Dia adalah seorang tukang tarik kereta. Dia tak peduli orang tu jatuh gaung ke apa, peduli apa. Aku just nak tarik kereta, bawa balik kan. Isap okok, jumpa perempuan tu kat belakang. Keesokannya tu perempuan yang sama duduk dekat sebelah dia juga kan. Cerita simple, okay, tapi seram. Okay guys. Okay guys, saya rasa minta maaf tadi saya tertekan salah button. Saya nak buat orang menangis, tiba-tiba keluar suara robot pula. Saya minta maaf. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jom kita dengar lagu Saka Keturunan. Assalamualaikum. Bye-bye. Malam gelap, angin kuat meniup. Orang cerita seram, semua bulu naik meremak tungku. Ketua kapur pening, ada benda tak kena bau busuk menyelinap macam bau mayat lama. Depan rumah palom, ada bayang-bayang panjang. Orang kata Saka dia datang balik minta darah siang. Saka keturunan dari nenek moyang dulu. Siapa yang warisi, hidup dia makin kaku. Malam-malam ada suara bisik dalam telinga. Orang kampung makin takut, semua cuba berjaga. Member yang berani terus lari macam kilat. Nampak kelibat putih terus menjadi kuat. Saka keturunan, jangan kau main-main. Bagi mayat tu datang tak sempat kau angkat kain. Sihir jangan cuba, nanti masuk neraka. Jangan main api kalau tak nak terbakar jiwa. Orang tua
cakap. Kalau dengar suara halus jangan sesekali tegur, nanti kau kena seru. Hantu ni bukan jenis main-main, dia boleh masuk badan buat hidup kau makin lain. Ada yang cuba main ilmu hitam, nak kaya cepat tapi hati dah gelap malam. Sihir dihantar, rumah orang jadi porak-peranda, tapi balasan datang kena diri sendiri akhirnya. Kat hujung kampung ada rumah lama kosong, siapa berani masuk keluar terus macam gila kosong. Benda dalam tu dah lama duduk takkan pergi, setiap malam dia cari masa nak makan hati. Saka keturunan jangan kau main-main, badi mayat tu datang tak sempat kau angkat kain. Sihir jangan cuba nanti masuk neraka, jangan main api kalau tanah terbakar jiwa. Datang baca doa kuat-kuat, tapi benda tu masih degil tanah keluar cepat. Ketua kampung termenung, fikir apa jalan rupanya benda ni dah lama dari zaman datuk nenek dulu bertahan. Ada yang buat perjanjian dan anak sulung bila masa sampai benda tu datang tuntut. Tak peduli orang satu kampung kena, semua cuba lari tapi hantu sakan ni tak pernah kenal simpati. Jangan cuba-cuba main ilmu yang salah, nanti hidup kau tersekat, nasib jadi parah. Padi mayat ni bukan main-main, sekali kena kau takkan bangun dari mimpi lain. Kawan yang dulu berani sekarang hilang akal, setiap malam menangis merayu minta bekal. Jiwa dia dah kosong, badan makin layu, itulah balasan main benda yang tak tentu. Jalan kampung sunyi, semua pintu tertutup rapat. Orang kampung berdoa, mohon selamat cepat. Jangan biar benda ni terus merajalela, kalau tak kita semua habis kena celaka. Saka keturunan jangan kau main-main, badi mayat tu datang tak sempat kau angkat kain. Sihir jangan cuba nanti masuk neraka, jangan main api kalau tanah terbakar jiwa. Cinta dunia buat orang hilang arah, main dengan hantu saka sihir sampai hati jadi parah. Jangan tunggu sampai kau kena bagi, sumpah neraka takkan lepaskan kau dari api. Cinta dunia buat orang hilang arah, main dengan hantu saka sihir sampai hati jadi parah. Jangan tunggu sampai kau kena bagi, sumpah neraka takkan lepaskan kau dari api. Main dengan hantu saka sihir sampai hati jadi parah. Jangan tunggu sampai kau kena bagi, sumpah neraka takkan lepaskan kau dari api.